Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Acha here. Jadi Evelyn Hugo ni pun dia pergi lepak dekat kafe tu setiap hari. Dia lepak tu kira macam dia nak producer, director ni perasan dia yang dia duduk kat situ. Sebab yelah Evelyn ni kan lawa, dia tahu kelebihan dia yang tu. Bila dia selalu lepak kat kafe tu lama sangat, lepas tu order macam benda biasa je, owner kafe tu jadi bengang dengan dia. Owner kafe tu kata, sekarang ni hang nak ajar sini ke ataupun hang nak lepak tiap-tiap hari dekat sini semata-mata nak order soda ni je. Jadi owner kafe ni terus pergi kat Evelyn, dia kata, sekarang ni hang ambil apron ni, hang kerja sini. Sebab aku tak boleh lah macam hang duduk sini macam order benda-benda biasa ni. Kalau hang nak depo tu perasaan hang kena kerja sini. Evelyn tu pun macam okay, tapi aku tak tahu macam mana nak jadi waitress. Owner kafe tu kata, alah bukan susah, hang ambil order, hang pergi beritahu, apa tu angkat semua makanan ke ayak depo tu, angkat je. Jadi dari situlah Evelyn ni dia first jadi pelayan kat kafe tu. So dia ni pun melayan lah depo-depo ni. Sebab kan Evelyn ni cantik, so dia dapatlah tips yang banyak lah dia jadi pelayan dekat situ. So dia bawa balik duit yang banyak lah. Tapi tu bukanlah matlamat dia. Matlamat dia adalah untuk mendapat perhatian daripada director dan producer yang lepak dekat situ. Sampailah satu hari tu, tiba-tiba dia nampak ada seorang director ni yang sangat famous dan seorang producer ni nama dia Harry Cameron. Harry ni memang producer yang hebat lah. Padahal dia ni muda lagi, tapi dia ni macam famous. Jadi Evelyn ni pun serve lah mereka ni macam biasa. Macam dia lah dia pelayan kan. Dia ingat dia nak dapatkan perhatian daripada director tu, sebab director tu macam orang tua. So maybe boleh nampak dia ni lagi lah. Tiba-tiba yang nampak dia adalah Harry. Harry ni macam tengok dia macam, wow, umur berapa, cantiknya, macam tu. So start daripada situlah Harry ni dengan director tu offer Evelyn ni untuk kerja dekat bawah production, company production mereka. Company production mereka ni nama dia Sunset. So Evelyn ni memang seronok gila lah, sebab dia dah capai target dia kan untuk jadi pelakon di bawah production. So start daripada situlah Evelyn ni dia bawa watak-watak kecil di dalam filem-filem pada tahun tu lah, tahun 1950-an macam tu lah. Waktu tu dia kira dia berlakon watak-watak sampingan, watak-watak kecil yang kira macam hiasan dalam perfilman je. Lepas tu Evelyn ni dia kata lah dekat husband dia, Ernie, dia kata dia macam nak ambil kelas lakonan so that dia boleh increase lah dia punya bakat tu, macam asah lah bakat dia tu. Ernie ni pun kata okay, pergi je lah. Sebab Ernie ni dia macam dinaikkan jawatan lah, so dia pun ni ada duit lebih untuk Evelyn ni masuk kelas lakonan. Lepas tu bila dah lama-lama Evelyn ni duk ambil watak sampingan je, Evelyn ni dia rasa macam tak cukup lah, dia nak lagi. Evelyn ni yang bagus pasal dia adalah dia sentiasa nak upgradekan diri dia. Dia macam sentiasa tak cukup, dia mesti nak lagi. Lepas tu Ernie ni dia pandai communication and dia pandai gunakan diri dia yang cantik tu untuk marketkan diri dia. So Evelyn ni dia pergi lah jumpa Harry, sebab Harry kan producer kan. Dia pergi jumpa Harry, dia kata okay, aku nak satu watak dalam filem ni. Filem tu kira filem yang bakal famous lah, kira pelakon dia ni pelakon yang hebat-hebat lah. So Evelyn ni dia nak jadi watak utama. Harry kata tak boleh, sebab watak ni kira macam Harry ni dia macam tapih lah mulut dia. Sebenarnya dia pun ni nak ambil pelakon yang white, sebab Evelyn ni rupa macam orang Cuban, rupa macam perempuan Spanish. Jadi Evelyn ni dia tak memenuhi kriteria watak utama dalam filem tu. So Evelyn ni pun macam okay lah, dah Harry dah tak mau bagi kan, nak macam mana kan. So Evelyn ni pergi jumpa pula director yang own the company lah, yang bos besar lah dalam company Sunset tu. Jadi bila filem tu dah ditayangkan, dah dikeluarkan, filem tu tak dapat sambutan sebab lakonan watak perempuan tu tak menjadi. Kira dia filem tu dapat bad review lah. Lepas tu Evelyn ni dia ambil kesempatan dengan benda tu, dia potong akhbar yang mengatakan
filem tu teruk sebab pelakon dia pergi hantar artikel tu dekat Harry. So Harry bila dah keluar artikel tu, dia pun macam okay fine, hang betul. So Evelyn ni pergi jumpa balik Harry lagi sekali. Dia kata aku nak karakter utama dalam filem yang besar. Jadi Harry ni pun macam okay, boleh. Tapi sebelum tu kita kena grooming hang dulu. Jadi dia pun grooming lah si Evelyn ni. Dia tukar nama Evelyn ni, jadikan dia nama Evelyn Hugo. Lepas tu dia colorkan rambut dia jadi blonde. Dia setkan wardrobe dia. Lepas tu dia tukarkan lorat si Evelyn ni. Evelyn ni dia ada lorat macam lorat Spanish sikit. Jadi depa ni macam train dia untuk bercakap macam orang putih biasa. Evelyn ni dia sampai dia memang jadi expert lah. Dia nampak macam a white woman, tapi a white woman yang ada mix lah. So kira Evelyn ni dia macam jadi lagi cantik. Lepas Evelyn dia dapat watak dekat satu filem besar ni, so dia ni kira berlakon yang dia bagi all out lah. Memang berlakon dia best lah. Lepas keluar filem tu, kira Evelyn ni dia dapat sambutan. Semua orang suka dia sebab dia ni cantik. Lepas tu dia ada asset, and dia ni kira berlakon dia best. Lepas dia dapat review yang best macam tu, so Evelyn ni kira di mana ramai orang nak dia. Lepas tu kira company dia ni buat satu plan, dia akan berlakon dalam satu filem di mana ada pelakon lelaki yang baru yang sangat handsome dan sangat-sangat famous. Okay, pelakon tu nama dia Don. Kira Don ni merupakan pelakon yang sangat-sangat dikagumi lah, sangat-sangat diminati sebab yelah handsome, mata biru, blonde. Lepas tu kira Harry ni nak setkan Evelyn ni berlakon dengan Don ni. So Evelyn ni dia seronok lah, dia setuju. Evelyn ni dia bukan seronok sebab dapat pelakon yang handsome untuk digandingkan, tapi dia dapat pelakon yang famous, which is boleh membantu dia naikkan nama dia. Lepas tu Don ni suka dekat Evelyn ni. Don ni kira macam dia try ngorat lah si Evelyn ni. Tapi sebab Evelyn ni kan dia still kahwin dengan Ernie. Ernie ni, Evelyn dia tak benci dekat husband dia. Sebab dia rasa macam husband ni baik, sangat-sangat baik. Cuma husband dia ada macam sikit boring tu. Tapi Evelyn ni dia tak anggap sebagai Ernie ni sebagai musuh. Dia tak rasa macam bosan lah dia ni, aku kena balik rumah nak adab muka dia. Evelyn dia tak rasa macam tu. Jadi bila Evelyn ni dengan Don ni bakal bekerja bersama, mulalah gosip keluar. So nampaklah macam orang duk kata macam depa ni memang cocok, perempuan cantik, lelaki handsome. So kena sangat depa ni kalau berlakon bersama. Memang confirm lah filem depa ni laku. Bila Evelyn dengar khabar-khabar macam tu, Evelyn ni dia dapat satu idea dan dia berpakat dengan Don ni. Evelyn ni kata kat Don, okay, sekarang ni ramai yang suka kita, so macam mana kita nak buat bagi filem kita ni meletup. Don pun macam okay, apa yang hang nak kan. Evelyn kata jom kita buat macam kita ni tengah ada hubungan dan tengah dating. Biar paparazzi ambil gambar kita banyak-banyak dan hebohkan benda ni. Lebih kurang macam buat gosip lah. Biar orang kata macam dia pun bercinta, bestnya macam tu. Don ni pun setuju sebab Don ni dia shock dekat si Evelyn ni. So kira macam sambil menyelam minum air lah macam tu. So Don dengan Evelyn ni pun bermula lah rancangan mereka. Mereka ni pergi buat macam date dekat satu tempat ni. Satu tempat ni kira macam konon-kononnya tempat yang famous lah untuk pelakon-pelakon ni lepak. Jadi dia pun macam buat-buatlah duduk-duduk rapat, konon-kononnya macam nak kiss, tapi tak kiss pun. Bagi sampai paparazzi ambil gambar, apa tu dia pun macam sampai situ je lah. Jadi bila dia dah buat rancangan macam tu, rancangan dia pun berjaya. Keluarlah gosip pasal dia pun ni yang konon-kononnya macam kononnya dia pun ni bercinta apa semua. Lepas kata gosip kata dia pun ni bercinta, filem dia pun keluar, filem tu laku. Filem tu kira laku sangat-sangat, and orang suka tengok Don ni dengan Evelyn ni. Jadi bila laku dan gosip ura-ura mengatakan yang dia pun ni bercinta, biasalah husband mestilah makan hati. Kira husband Evelyn Ernie ni macam makan hati lah. And then makin lama makin renggang lah dia punya hubungan tu. So lama kelamaan Ernie dan Evelyn pun bercerai. Tapi kira dia pun ni bercerai dalam hubungan yang baik lah.
sama-sama setuju, tak ada bermusuh, tak ada apa. Since Evelyn ni dah single, Don ni makin lama macam makin shock dekat Evelyn ni. So makin lama dia ni, bila depa punya plan yang kata nak create gosip dan kata-kata kononnya dating tu, Don ni makin lama macam dia ni makin sweet lah dengan si Evelyn ni. Bila Evelyn ni dia terima treatment yang macam sweet-sweet ni, biasalah hati perempuan mestilah macam tertarik juga. Orang bagi bunga, orang bagi coklat, mestilah kita pun macam, syoknya ada orang syok kat aku, macam tu. Tambah-tambah pula Don ni pelakon yang handsome, famous, lagilah macam tertarik kan. Tapi Evelyn ni dia pandai. Evelyn ni dia macam main tarik-tarik tali, dia biarkan Don ni memang tergila dekat dia. Jadi lama kelamaan Evelyn ni pun macam dah jadi macam sayang lah dengan Don ni. Evelyn kata Don ni lah lelaki yang first yang dia rasa macam sayang. Dia kahwin dengan Ernie sebab dia ada kepentingan dia nak sampai ke Hollywood. Yang ni dia kahwin dengan Don ni memang sebab sayang. Jadi bila Evelyn dengan Don ni disahkan kata dating, dah makin lama makin rapat apa semua, Don ni bagi tahu dekat Evelyn, okay, aku nak propose hang. Aku nak propose hang depan semua orang. Waktu tu kira depa ni macam pi satu parti. Pi parti ke anugerah macam tu lah. Evelyn dengar macam tu, Evelyn pun macam, wow, hang nak kahwin dengan aku? Serius lah? Jadi Don pun melamarlah si Evelyn ni. So Don ni merupakan husband kedua si Evelyn. Jadi perkahwinan Evelyn dengan Don ni kira perkahwinan yang sangat besar. Yang sentiasa diperkata ke orang, yang orang tak sabar sangat nak, macam orang nak tahu cerita mereka ni, orang nak tahu asal-usul mereka ni, macam mana mereka bercinta apa semua, macam itulah. Jadi biasalah yang my wedding dia ni tak lain tak bukan producer mereka lah, si Harry tu, dan semualah yang kerja dekat company tu. Perkahwinan yang besar. Jadi semua orang-orang famous pi wedding mereka ni. Lepas tu biasalah dekat wedding mereka ada menari-menari. Harry ni pun pi lah tegur si Evelyn ni. Harry tegur Evelyn, lepas tu dia kata macam tanya apa semua kan. Lepas tu Evelyn kata dekat Harry, dia kata, kenapa hang tak pernah pandang aku macam laki lain pandang? Even hang tak pernah cium aku dekat pipi pun. Kalau dekat negara barat, biasalah cium pipi tu lebih kurang macam kita lah, salam perkenalan bila kita salam tangan ni. Lebih kurang dia pun macam tu lah. Tapi antara orang yang dia kenal lah. Harry kata sebab aku tak pandang hang sebab hang terlalu muda. Evelyn ni pun macam, masa aku muda? Seriously? Macam apa je, hang muda kot, bukanlah hang tua sangat. Lepas tu Harry ni pun macam, dia macam ada something yang tersorok dalam hati dia tau. Evelyn ni pun katalah, macam hang best friend aku, hang boleh cerita apa saja dekat aku tak kisah pasal diri hang. And then Harry ni pun kata, hang bukan type aku, hang bukan taste aku suka taste laki. Jadi bila Evelyn dengar macam tu, Evelyn pun macam, oh patutlah selama ni hang tak pernah pandang aku. Okay, tak apalah, dia faham. Hubungan sejenis ni waktu zaman dulu tak diterima oleh masyarakat. Maksud Aceh, orang-orang di negara barat lah. Orang-orang di negara barat kan, pada waktu sekarang ni mereka tak kisah kalau percintaan sejenis. Tak macam mereka waktu zaman dulu. Waktu zaman dulu mereka ni tak terima, masyarakat tak terima percintaan kaum sejenis. Kira lepas Evelyn dengan Don ni kahwin, mereka ni pun macam pergi honeymoon. Kira Evelyn ni bahagialah dengan Don ni. Mereka beli rumah baru, ada orang gaji. Kira mereka ni memang jadi perhatian lah. Dan bila jadi perhatian, mereka ni dapat duit yang banyak lah. Dapat offer berlakon. Mereka ni makin lama makin jadi famous. Don ni, dia mai daripada keluarga pelakon-pelakon. Jadi Don ni dia dah kaya. Don ni kira orang yang macam, dia masuk bidang perfilman ni menggunakan kabel mak dengan ayah dia. Jadi Don ni, walaupun dia talented dan handsome apa semua, tapi kira macam dia ni dikagumi lah. Sebab dia ni mai daripada keturunan berlakon. Jadi bila dia mai daripada keturunan berlakon, Don ni dia macam ada perangai yang macam dia belagak lah. Jadi director sukalah ambil mereka ni untuk berlakon. Sebab mereka ni tengah naik, orang nak tengok movie mereka ni. Sebab semua orang suka pasal Evelyn ni bercinta dengan Don ni.
pada satu hari tu, Evelyn dengan Don ni, dia pun nak pergi tempat location dia pun shooting, tapi dia pun lambat. Evelyn ni, dia tak suka, macam Evelyn ni bagus, dia ni memang disiplin. Jadi dia rasa macam bersalah lah bila sampai lambat kan. Lepas tu Don ni pun kata, alah tak apa, kita ni kan famous, macam who cares, macam tu. Lepas tu Evelyn ni dia macam bengang lah, kata kenapa Don cakap macam tu kan, macam biadab lah benda tu. Macam you tak patut cakap macam tu sebab orang hire kita, orang bayar kita, so kita kena respect lah orang punya masa juga. Lepas tu Don ni dia macam maki balik Evelyn, dia macam hina lah Evelyn, kita ni tak sama taraf, okay, hang kena ingat tu. Lepas tu Don kata, aku rasa ni movie last yang hang patut berlakon, sebab hang kena berhenti berlakon dah. Evelyn macam tak pati lah, kata siapa pula aku kena berhenti berlakon. Don kata, ni masanya untuk kita dapatkan anak. Evelyn ni macam tak setuju lah. Evelyn ni tengah naik kot kan, dia macam tengah seronok berlakon. So Evelyn ni kata, memang taklah aku nak berhenti berlakon. Don dengar macam tu, Don apa lagi, pang si Evelyn ni. Bila Evelyn ni kena tampak, Evelyn ni pun macam terkejut. Dia macam, dia nak nangis tapi dia macam tahan. Sebab Evelyn ni kan dia kena dera dengan bapak dia. Jadi Evelyn ni dia macam dah biasa dah dengan benda tu tau. Tengah Evelyn duk sakit kena penampak tu, tiba-tiba dia macam pintu dia pun ni kena ketuk kan, macam director panggil dah untuk start shooting dah. Lepas tu Evelyn ni macam cepat-cepat lah bangun kan, cepat-cepat bangun, dia tengok muka dia kan, dia kata, lepas tu dia tanya Don, dia kata merah tak muka dia. Lepas tu Evelyn ni suruh Don ni pergi bagi tahu director, kata dia ni macam ada masalah wanita. Elok Don keluar, Evelyn ni terus kunci pintu and dia start menangis lah waktu tu. Kira Evelyn ni dia rasa sedih sangat, dia ingatkan macam dia ada ada kerja yang bagus, dia kira hidup dia tak akan hadap dah benda-benda yang menyakitkan dia macam ni. Lepas tu ada jurusolek ketuk pintu si Evelyn ni lah, ketuk pintu, dia kata dia nak masuk. Jadi Evelyn ni pun cepat-cepat lah cover muka dia, Lepas tu masuk jurusolek tu tanyalah, loh pasal apa muka hang macam ni? Biasalah alasan perempuan, tak, aku jatuh tadi. Perempuan ni pun macam, betul ke hang jatuh? Ke hang kena pukul ni? Evelyn pun kata, betul ya aku jatuh tadi, macam terhempak kan. Dia pun tengok each other and tahu kata Evelyn ni tengah tipu. Jurusolek tu pun kata, tak apa, aku tahu. Mai sini aku tolong hang cover kan benda tu kan. Evelyn kata, dalam dunia Hollywood, benda tu dah biasa. Memang setiap hari ada je pelakon perempuan kena pukul. Lepas Evelyn ni dah kena solek apa semua, so Evelyn ni pun keluar, biasalah nak start shooting kan. So Evelyn ni pun berdiri sebelah Don kan. Betul Don tanya dia, okey ke? Evelyn kata suara dia memang suara sweet lah, macam tak ada apa jadi. Celaka kan lelaki macam ni. Bila nak start shooting tu, director pun kata, okey tunggu saat lah, aku nak pergi tengok benda lain saat. Lepas tu Don tiba-tiba dia cover mic yang ada dekat badan dia, dan dia cover mic si Evelyn. Depa berlakon ada mic kan kat dalam kan, so that boleh dengar suara depa dalam filem. Lepas Don cover mic tu, Don kata dia minta maaf lah dekat Evelyn ni. Dia kata, sorry aku terpukul hang, aku tak pernah pukul siapa-siapa, minta maaf sangat-sangat, aku tak sengaja, aku buat apa saja untuk dapatkan kemaafan daripada hang ni. Biasalah alasan jantan tak guna. Waktu tu Evelyn ni dia rasa macam, tak pernah siapa-siapa minta maaf dekat aku lepas pukul aku. Macam bapak aku tak pernah minta maaf dekat aku, and laki-laki yang pernah aku jumpa selama ni pun tak pernah minta maaf dengan aku sebab mengasari aku ke apa ke. Jadi Don ni minta maaf dekat aku, so macam sweet lah. Lepas tu Evelyn ni pun kata, tak apa, aku dah maafkan hang dah. Puan kalau dia dah sayang kan, dia memang sayang gila lah walaupun laki tu pukul dia. Lepas Evelyn dengan Don ni macam dah jadi famous sangat-sangat. Lepas tu biasalah, bila dah janji takkan pukul lagi, so Don ni pun pukul lagi si Evelyn ni. Waktu pertama kali pukul sebab Don salah faham yang Evelyn ni tak mahu anak. Lepas tu dia minta maaf balik, bagilah bunga, coklat. Kali kedua pukul sebab nak pilih pot dengan kawan, kata macam mensiasatkan suami pula. Lepas tu biasalah minta maaf lagi sekali. Kali ketiga, bila dua-dua orang kalah dalam calonan anugerah, lepas tu laki hang fresh, laki hang mabuk. Bila dah mabuk, pukul lagi hang. Dan macam biasa minta maaf lagi sekali.
So bila dah banyak kali berlaku benda macam ni, Evelyn ni pun macam dah lali dah benda ni. Kira dia maafkan si Don ni pun sebab macam yelah, I maafkan you. Bukan salah you pun, salah I. Macam dah jadi macam fed up lah. Satu hari tu Harry ni dia panggil Evelyn lah. Dia panggil sebab dia Evelyn ni dapat tawaran untuk berlakon dalam satu filem ni. Filem ni dikatakan bakal hit lah. Filem ni akan dilakukan oleh beberapa watak wanita. Kira watak-watak wanita ni perempuan yang memang famous lah. Salah satu pelakon dia, nama dia Celia St. James. Kita panggil Celia je lah kan. Waktu Evelyn dengar kata Harry bagi tahu pasal Celia ni, Evelyn ni dia tak suka. Dia rasa macam Celia ni pelakon baru, nak digantikan dengan aku yang dah berpengalaman. So dia takut filem ni macam jadi tak syok. Bukan sebab Evelyn ni rasa dia hebat tak, tapi sebab Celia ni dia daripada production lain. So mungkin tak sama dengan production depa ni. Macam dia punya gu tu tak ngam lah macam tu. Lepas tu Harry ni macam kata lah, tak, Celia ni memang pelakon yang bagus lah. Sebab dia ni tengah naik. Dia ni kira pelakon baru yang tengah naik. Jadi kalau kita ambil dia, macam advantage untuk kita juga. Evelyn ni dia okey je, dia dengar je cakap Harry ni. Tapi macam pelakon lain macam tak setuju lah Celia ni berlakon. Kira macam masing-masing dah dengar plan ni apa semua. Jadi depa pun go je lah dengan syuting ni. Waktu nak go dalam syuting ni, Harry ni dia perasan dekat muka Evelyn ni lebam-lebam. Jadi Harry ni pun dia dah tahu kata benda ni yang Evelyn ni selalu kena pukul. Jadi Harry ni pun marah lah si Evelyn ni. Dia kata, kenapa hang tak cerai je lelaki ni? Evelyn pun habaq, hang pun tahu kenapa aku tak boleh cerai dengan dia. Sebab Don ni adalah salah satu kunci kejayaan Evelyn. Kira salah satu sebab lah macam mana Evelyn ni masih dalam perhatian orang ramai, menjadi sebutan orang ramai. Sebab orang suka Evelyn dengan Don ni bersama. Kira lebih kurang macam fairy tale lah. Semua orang nak tengok yang hang ni bahagia. Jadi bila orang suka dengan hang, orang akan pergi tengok filem hang. Jadi bila Evelyn cakap macam tu, Harry ni pun macam betul lah, memang hang ni kena stay dengan Don ni. Kira Harry pun dah faham benda tu. Tapi Harry ni macam dia best friend kepada Evelyn, dia sayang Evelyn ni. Jadi dia rasa kesian lah bila Evelyn ni kena korbankan sampai tahap macam tu sekali untuk berjaya. Jadi Evelyn ni dia nak lupakan benda tu. Evelyn kata, dah sekarang ni aku nak fokus dengan filem ni. Aku nak bagi the best performance ever. Aku nak jadikan filem ni salah satu filem yang dicalonkan dalam anugerah perfilman. Kira Evelyn ni dia nak dicalonkan lah, dan dia rasa macam dia nak menang anugerah tu. Dia tak mau menang bersama Don, dia nak menang as dia sendiri. Dia nak buktikan kepada orang dia ni talented. Tanpa Don pun dia boleh berjaya, tak ada masalah. Sebab sekarang ni orang nampak dia ni berjaya bersama dengan Don. Jadi Evelyn ni dia nak buktikan kepada orang yang dia ni berjaya sebab dia punya talent, sebab dia ni memang pandai berlakon. Jadi memang dia nak berusaha sangat-sangat yang filem ni, dia nak jadikan filem ni untuk menang anugerah besar. So that orang boleh kata, oh, Evelyn ni memang hebat lah. Dia tak payah pakai Don pun tak apa. Sebab dia ni pun dah memang talented. Evelyn ni dia memang independent. Dia tak mau mengharapkan seorang lelaki. Sebab dia dulu mengharapkan bapak dia tak guna. Lepas tu bila dah jatuh hati dekat laki si Don ni pun tak guna. Jadi macam Evelyn ni dia macam, dia seorang wanita yang kuat lah. Dia still berusaha untuk berjaya, untuk jadi pelakon yang terbaik. Dan dia berusaha sendiri. Macam dia tahu advantage apa yang dia perlu gunakan untuk capaikan matlamat dia. Jadi bermulalah syuting si Evelyn ni dengan Celia ni. Celia ni dia minat dengan Evelyn ni. Dia bila dia jumpa tu dia rasa macam, oh my god, I suka you, I suka tengok you berlakon, I minat sangat dengan you, and I happy sangat bila dapat tahu yang kita ni akan bekerjasama. Evelyn ni pun macam, oh thank you apa semua. Evelyn ni dia baik, dia bukan jenis yang belagak jenis tu. Evelyn ni dia baik. Walaupun dia kata dia tak suka Celia ni, tapi macam tadilah yang Aca cerita tu, dia nak berusaha sendiri. Dia tak mau
benda-benda yang macam remeh macam ni jadikan sebagai alasan untuk dia tidak berjaya. Bila Evelyn ni dia dah start kerja, jadi dia nampak yang sebenarnya Celia ni memang sangat talented. Dia rasa macam Celia ni, betul lah macam Harry kata, Celia ni memang talented. Dia bagi performance yang memang Evelyn ni pun memang respect. Biasalah bila Evelyn ni bekerja sendiri, Dawn ni macam tak senang duduk lah. Dawn ni macam kata, okey ke shooting apa semua. Kira Evelyn ni dia jawab jawapan yang selamat lah. Dia macam tak mau si Dawn ni mula pukul dia. Dawn ni pun kata, jangan duk biar sangat pelakon-pelakon lain tu overshadow hang. Bagi performance yang elok sikit. Dawn ni dia macam nak bagi patah semangat macam tu lah. Macam dia macam kritik, nak bagi positif, tapi bunyi dia tu macam negatif. Tapi Evelyn ni macam ignore je lah benda tu. Satu hari tu, bila mereka dah habis shooting, si Celia ni ajak si Evelyn ni pergi minum. Kira waktu nak pergi minum tu, dia pun naik kereta Celia. Kereta Celia ni kira kereta yang tak ada bumbung. Tujuan Celia ni ajak Evelyn ni lepak sebab dia nak nampakkan kepada orang yang dia ni best friend kepada Evelyn. Sebab Celia ni kan dia baru naik, jadi dia nak bagi tahu, kata dekat press, dekat paparazzi, dekat wartawan, kata dia ni best friend dengan Evelyn. Evelyn ni kan pelakon yang famous. Celia ni berlakon dengan dia no. Lepas tu Celia ni best friend dengan dia. Macam contoh macam Aceh lah, tiba-tiba nak best friend dengan Selena Gomez. Mesti orang macam pandang, nak best friend dengan Selena Gomez. Siapa Aceh ni? Macam tu. Evelyn ni dia boleh perasan, dia tahu pasal plan Celia ni. Sebab Evelyn ni dia pun buat benda yang sama. Benda sama maksudnya dia tahu kata advantage untuk create satu gosip untuk Han jadi famous. Benda sama maksudnya Evelyn pernah buat sebelum ni. Bukanlah dia buat benda sama dekat Celia ni. Tak, dia buat benda sama sebelum ni. Jadi Evelyn ni dia tahu trik-trik kata nak naikkan nama ni. Evelyn ni dia dah tahu. Jadi Evelyn ni pun dia kata kat Celia, aku tahu apa yang Han tengah buat sekarang ni. Celia ni pun macam, dia macam takut lah, macam jadi macam awkward. Evelyn kata, kalau Han nak dapatkan perhatian daripada paparazzi, kita patut pergi kat satu tempat ni. And satu tempat ni kira macam minuman dia lagi sedap lah, kononnya lah. Jadi dia pun pergi lah tempat tu. Tempat tu kira macam ramai orang tengah tengok. Orang tengok macam, bukan Hang ni Evelyn ke? Celia tengah lepak dengan Evelyn. Kira waktu tu orang tengah duduk bercakap. Dan bila benda tu kecoh, paparazzi ni dia akan ikut pelakon-pelakon ni pergi mana saja. Jadi bila nampak benda macam tu, kira jadi hot gossip lah. Celia ni dia rasa bersalah lah sebab Evelyn ni tahu. Dia rasa macam, alamak, macam dia tahu aku pergunakan dia. Macam malu lah. So Evelyn ni dia kata kat Celia, dia kata, tak apa, aku faham benda-benda yang macam nak pergunakan orang ni. Aku tahu. So Han tak payah nak macam rasa takut ke rasa ni, sebab aku faham benda tu. Lepas tu Celia kata, so Han banggalah dengan idea yang pergunakan orang ni. Evelyn kata, aku suka. Kalau tak adalah aku sampai ke tahap ni. Lepas tu Celia ni pun tanya Evelyn, so sekarang ni Han pergunakan aku ke? Evelyn kata, kalau aku pergunakan Han takkan tahu. So bila Celia dengan Evelyn ni start conversation, makin lama dia pun ni rasa macam makin kamcing. Start tu kira Evelyn dengan Celia ni memang kawan baik betul-betul. Bukan setakat nak reka semata-mata. Di sebalik Evelyn punya shooting dan juga friendship dia dengan Celia, Evelyn ni kira orang kata dikritik. Evelyn ni dikritik. Kenapalah Evelyn ni macam sibuk sangat dengan kerjaya dia. Dia tak mau anak ke dengan Dawn ni? Dawn ni dah lah handsome apa semua. Dawn ni dah ready dah nampak dah ready untuk jadi bapak. Dan Dawn ni mesti nak anak sangat-sangat. Tapi Evelyn ni mesti selfish. Sebab tak mau anak, nak fokus dengan career dia kononnya. Bila kena kritik macam tu, Evelyn ni macam mengang lah. Dia kata, kenapa semua pakai nak kata pasal aku ni? Macam dia pengang lah. Dia kata, aku nak fokus dengan filem ni. Aku nak orang fokus filem ni sebab aku nak berjaya, nak jayakan filem ni. Bila keluar kritikan macam tu, biasalah laki si Evelyn ni bengang lah. Dawn ni kira makilah si Evelyn ni kan. Macam mana tahu kata yang Han ni tak mengandung
Hang ni pergi bagi tahu press ke kata yang hang ni tak mengandung. Don memang fikir salah si Evelyn ni lah. Lepas tu Evelyn kata tak apa, aku ada plan. Jangan risau. Dia kata aku memang ada plan cantik punya. Don kata better hang plan elok-elok. Kalau tak, Evelyn ni dia shock orang gaji dia yang bagi tahu press pasal yang dia ni tak mengandung. Yelah, orang gaji je dengar benda-benda macam tu. Kalau tak, siapa lagi yang tahu kata pasal benda ni kan. So apa yang Evelyn ni buat, dia upah seorang macam kononnya doktor lah. Konon-kononnya Evelyn ni dah gugur. So dia suruhlah doktor fake tu call rumah mereka. Dan Don yang angkat. Bila Don angkat, dan Don bagi tahulah kata result dah keluar lah, kononnya apa semua. Dan Evelyn ni akan buat-buat nangis. Kira macam dia lakukan scene tu secara kuat lah bagi orang gaji dengar. Lepas je jadilah konon fake tu, keluar satu artikel yang mengatakan kesian dekat Evelyn dengan Don ni. Mereka baru kehilangan baby mereka. Semoga mereka sihat selalu. Dan jangan putus asa. Kita doakan yang baik-baik. Nampak tak? Evelyn ni dia pandai. Dia create semua ni, dia atok semua ni, semua cantik. Evelyn ni dia tak mensia-siakan sesuatu benda tu. Even keluar artikel macam tu pun, Don ni macam dia rasa macam tak puas hati lah. Dia rasa macam betul ke apa yang kita buat ni. Dia biasalah, dia macam kalau pasal Evelyn ni dia banyak benda yang tak puas hati. So bila jadi macam tu, Evelyn dengan Don ni macam makin lama hubungan dia pun macam makin renggang. Evelyn dengan Celia pula makin rapat. Sebab yelah dia pun jadi best friend kan. Lepas tu setiap kali Evelyn ni dia pergi lepak dengan laki dia, dia bawa Celia ni juga. Bila dia pun pergi lepak, si Don ni dia ada kawan dia laki. Kawan, kira macam kawan pelakon lah. Don ni biasalah dia, sebabkan dia rasa dia hebat, dia kawan dengan orang yang famous-famous je. Jadi bila dia pun ni pergi lepak, kawan dia ni macam berkenan lah dekat Celia ni. Kira nampak Celia ni macam hebat lah lepak dengan orang famous. Ada pelakon lelaki ni minat dengan Celia ni kan. Dia pun nampak macam sangat rapat, macam orang tengah berdeti. Celia ni kira macam hot lah diperkatakan.